Timbalan Dipertua, kita memahami akan tujuan kerajaan untuk menukar peranan program MM2H ni daripada Kementerian Pelancongan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan program asalnya ialah Silver Hair Program untuk mereka yang negara-negara khususnya yang menua macam Jepun, macam Korea Selatan ataupun Hong Kong itu sendiri. Tetapi Yang Berhormat Menteri, dalam hal kita mengubah program daripada MOTEC kepada KDN ini, akhirnya apa yang dapat kita lihat, penurunan, kalau ikut daripada laporan Persatuan, penurunan sehingga 90%. Sebab itu saya bangkitkan perkara ini, yang Berhormat Datuk Timbalan Dipertua, ialah kerana di Johor antara punca property overhang ialah kerana perubahan dasar kerajaan. Jadi saya ingin mendapat sedikit pandangan daripada pihak Yang Berhormat Menteri sama ada kementerian menyedari perkara ini, dan dengan berlakunya lambakan aset-aset ini kerana perubahan dasar dari segi MM2H ini, apakah langkah kerajaan untuk membantu dalam memulihkan semula pasaran hartanah ini, khususnya di Johor, kerana asalnya pemaju-pemaju ini membangunkan hartanah tersebut kerana adanya program Silver Hair sebagai contoh, menarik pelabur ataupun investor daripada Singapura berbeza daripada negara-negara luar yang lain. Sebab itu Johor amat terkesan. Jadi dalam hal ini, bagaimana dasar kerajaan kehadapan ini apabila program MM2H berada di bawah KDN ini dapat membantu pasaran hartanah. Terima kasih Timbalan Dipertua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih sahabat saya dari Simpang Renggam. Satu daripada kelebihan program ini, peserta akan melabur termasuk bidang hartanah yang Berhormat Simpang Renggam sebutkan tadi. Tujuan lain adalah pendidikan dan juga kesihatan. Baik. Yang pertama, ya, ada penurunan dari segi permohonan dan kelulusan, tapi tidak mencecah sampai 90%. Ya, penurunannya itu kalau saya ambil misalnya data 2019 ni sebelum Covid, yang memohon adalah 3,900 yang mohon, hampir 4,000. Tapi setahun dengan syarat baru ini, angka permohonan adalah lebih kurang 2,000. Jadi penyusutan 50%, tapi kerana kita syaratkan, kita ketatkan syarat, misalnya fixed deposit mesti 1 juta. Lulus saja dia terus kena buka akaun dan masukkan fixed deposit. Sekarang ini yang telah kita luluskan 375 sekarang, yang memohon 2,000, yang telah lulus dan letak stiker 375. Bermaksud 375 juta dah ada dalam pasaran kewangan negara. Tetapi yang sedah pun kita berikan pra kelulusan, ya, lepas dia melepasi semua tapisan tu, pra kelulusan subjek tu dia comply 1-2 dokumen lagi dan tapisan kesihatan clear, itu sudah 800. Bermaksud bila kita lulus 800 juta dalam akaun perbankan negara. Jadi untuk makluman rakan saya dari Simpang Renggam, mari kita banding. Saya tengok 5 tahun ke belakang kelulusan program ini, yang dah lulus 215 hingga 219. Jumlah pendapatan kepada kerajaan 2015 sampai 2019, 5 tahun, jumlahnya adalah 958 juta dalam masa 5 tahun. Tapi bila syarat ini kita ketatkan untuk kita dapatkan kualiti, termasuk aset cair 1.5 juta, fixed deposit 1 juta, 1 tahun ni saja. Yang tadi saya kata pra kelulusan sudah 800, yang dah lulus 375, ini saja sudah pun hampir mencecah 1 bilion dalam masa 1 tahun. Berbanding sebelum ni 5 tahun 1 bilion 958 juta, yang ini 1 tahun saja kita menghampiri
dari segi nilai keuangan, kerana kita naikkan itu 1 bilion dalam 1 tahun. So statistik berbicara penurunan dari segi permohonan dan kelulusan, tetapi sebab kita go for quality dengan izin, nilai kalau ukurannya adalah nilai keuangan, kita lulus yang lama dengan syarat longgar 5 tahun income 1 bilion, yang ini 1 tahun income menghampiri 1 bilion. Itu je beza dia. Terima kasih.